pagi ni mungkin ada lagi akan datang kemudian. Jadi tidak mau masa lagi, kita serahkan kepada muzakarah pagi ni dengan Ustaz Fadil Azhar Ramli dengan sambungan kita idamah penutup bab bersuci. Boleh dimulakan Ustaz ya? Ya, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'da. Terima kasih kepada Abang Zaki, yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau kita, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Haji Ismail, dan juga tuan-puan, rekan-rekan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan juga keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah seperti biasa tuan-puan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bermuzakarah ataupun sama-sama untuk kita mengulang kaji tajuk ataupun kitab kita yang kita pilih, modul bersuci ataupun kitab fiqh ibadat. Kita mulakan silibus yang awal iaitu bab bersuci ataupun dipanggil tata cara bersuci, dan kita sedang bincang tajuk yang kedua, tajuk besar yang kedua dari dalam bab bersuci, iaitu pengenalan najis dan tata cara bersuci najis. Jadi agak panjang juga tuan tajuk ini kerana kita cuba detailkan perkara-perkara basic. Kita dah bincang minggu lepas iaitu pengenalan najis dan juga tata cara belum lagi kita masuk. Kita baru bincang berkaitan dengan tata cara berkaitan dengan pengenalan najis. Dia ada dua tajuk di sini, iaitu pertamanya ialah kita kena kenal dulu najis, yang kedua baru kita akan belajar cara untuk bersuci najis. Jadi hari ini kita masih sambung lagi tuan-puan, ciri ataupun dipanggil pengenalan najis. Hari ini kita nak tengok contoh. Minggu lepas kita dah bincang secara umum contoh, tetapi kita kita bincang melalui formula ataupun kaedah. Dan hari ini juga sama tuan-puan, kita pendekatan yang sama, iaitu kita belajar contoh dan formula. Kenapa? Kerana formula ini salah satu teknik untuk kita cepat menguasai isu di dalam fiqh. InsyaAllah hari ini kita akan sebut dan senarai lebih kurang 7 formula di dalam bab najis. Dia ada banyak tuan-puan, tetapi saya sempat senarai pagi ini. Secara ringkasnya kita akan sebut 7 formula di dalam bab najis, dan kita akan sebut contoh. Jadi kita contoh najis serta formula. Itu untuk mudah kita faham. Baik. Tajuk besar dia tuan-puan, kita akan masuk muka surat, bagi orang yang ada kitab, muka surat 11 kalau versi Jawi. Tajuk dia adalah benda-benda lain yang najis. Ini senarai ataupun contoh najis. Senarai ataupun contoh najis. Sebab kita masih bincang pengenalan najis. Kita belum lagi masuk tajuk tata cara bersuci, belum. InsyaAllah itu minggu depan. Minggu depan kita akan bincang tata cara bersuci najis. Dua minggu ni, 2 kelas ni kita akan cover pengenalan najis. Bagi kita betul-betul kenal najis, barulah kita akan naik, dan next kelas kita akan fokus kepada tata cara bersuci. Kita dah kenal najis betul-betul, dan kita nak tahu bagaimana cara bersuci najis mengikut kategori dia. Baik, tajuk dia tuan-puan, benda-benda lain yang najis. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Najis yang lain ada banyak sebagaimana berikut. Dalam Zoom, Tuan Al-Fadil Haji Nazri dah naikkan slide. Benda-benda lain yang najis, itu tajuk dia, nombor 6 tu. Nombor 6, kita akan cover ini nombor 6. Nombor 7 minggu depan. Kita just 4 baris saja kita belajar ini, iaitu nombor 6 sahaja. Nombor 7 insyaAllah minggu depan. Baik, benda-benda lain yang najis. Najis yang lain ada banyak sebagaimana berikut. Ini contoh dia. Yang pertamanya iaitu darah. Ini contoh najis
darah. Yang keduanya atau nanah, atau dia buat di sini koma, nanah. Nanah ni. Atau yang ketiga danur. Danur ni air yang panggil apa tuan, darah, air bisa yang bercampur, yang keluar daripada darah dan juga nanah. Itu dipanggil danur, air bisa yang keluar daripada biasanya tuan, biasanya keluar selepas daripada proses pereputan bangkai. Apabila bangkai, dia akan keluar air danur. Sama ada bangkai itu binatang ataupun bangkai itu manusia, sama je, dia ada keluar danur. Danur itu tuan, najis hukumnya. Sama ada danur itu manusia ataupun yang keduanya ialah binatang. Sebab tu binatang apabila kita dia mati, selepas beberapa hari tuan, dia akan keluar air itu. Walaupun orang kita panggil air itu air bisa tuan, tapi dalam spesifiknya nama air itu ialah air danur. Hukum dia najis dan bau dia agak busuk juga bau dia. Najis dan bau dia agak busuk. Jadi hukum dia najis. Biasalah kita dah sebut sebelum daripada ni, keluar daripada ikan pekasan. Kalau kita buat pekasam ikan, dia akan keluar air itu yang dinamakan air danur. Begitu juga manusia apabila mati, lambat dikebumikan, biasanya orang mati lemas, dia akan keluar danur. Selepas daging dia dah membengkak daging dia tu, dia akan keluar air, maka air itu danur yang kita panggil najis. Baik, contoh yang seterusnya. Dalam kitab lain tuan, dia akan sebut juga dalam kitab Matla'ul Badrain, contoh dia akan sebut selain daripada danur itu, dia akan sebut apa dia? Dia akan sebut air bisa, luka. Kan kita luka, kemudian dia keluar air. Air, iaitu kita panggil air bisa. Hukum dia najis. Kalau air, kita luka tuan, darah najis, beberapa hari dia akan keluar nanah najis. Lepas nanah tu pula dia keluar air bisa najis. 3 jenis tu semua najis. Darah najis, nanah keluar daripada tempat luka najis, dan selepas nanah dia akan keluar air bisa juga najis. Ketiga-tiga air itu najis. Baik, settle. Contoh seterusnya, ini nak masuk formula. Dan contoh yang ketiga, tiap-tiap susu binatang. Di sini dia tidak ada tiap-tiap. Tapi sebenarnya dia kena ada tiap-tiap lah kalau kita nak buat formula. Susu binatang yang tidak boleh dimakan. Baik itu, koma, arak lain. Ini dia banyak contoh dia. Baik. Okey tuan-puan, ini salah satu formula yang kita nak sebut hari ini. Dia ada 7 semua tuan-puan. Baik, sebelum kita masuk susu binatang ni, kita sebut dulu formula awal balik tuan-puan, supaya dia cukup 7. Hari ini 7. Tapi formula dalam bab najis bukan 7 tuan-puan, banyak. Cuma saya senarai hari ini sahaja 7. Baik, saya sebut 7 ni tuan-puan. Yang pertama apa dia, sebelum kita nak masuk susu binatang ni. Pertama, ingat balik minggu lepas kita dah sebut 1 minggu lepas. Apa dia? Tiap-tiap benda yang cair. Apabila formula ni tuan-puan di dalam nas fuqaha, mesti dia ada lafaz kullu ataupun lafaz tiap-tiap. Mesti ada lafaz tiap-tiap. Itu tanda kita nak kenal bahawa ini formula, ini kaedah. Dan saya dah sebut tuan-puan minggu lepas, kaedah ini sangat penting di dalam kepada kita untuk menguasai isu di dalam fiqh. Saya dah bagi beberapa teknik untuk menguasai fiqh minggu lepas. Kita nak kena kuasai, nak kena ingat ta'rif, kita nak kena ingat syarat ataupun qaid. Yang ketiga, kita nak kena ingat kaedah. Sebab 3 ni dia ada 4 dan 5, tapi 3 yang saya sebut. 3 ni dia akan diguna pakai untuk kita memahami isu dan untuk kita menghukumkan isu. Sebab itulah tuan-puan, apabila keluarnya hukum, maka kita kena menggunakan, sebelum nak keluar hukum ni, inilah dia panduan untuk kita nak keluarkan hukum. Bukan kita yang keluarkan hukum. Kita ini hanya follow panduan yang telah ulama keluarkan. Bukan kita yang buat hukum, tidak. Yang buat hukum tu adalah syari'. Baik. Formula ni salah satu teknik untuk kita faham.
Sebab itu kita boleh cek, kita boleh tahu sekiranya sesuatu hukum itu dia agak kurang tepat. Dia boleh cek melalui ta'rif, dia boleh cek melalui syarat, dia boleh cek melalui formula. Dia ada kaedah yang ulama buat. Okey. Kaedah yang pertama, tuan-puan, tiap-tiap benda yang cair ataupun lembut keluar daripada dubur atau kubul hukumnya najis, melainkan mani, sama ada mani manusia atau binatang. Selain daripada mani anjing dan babi. Ini satu kaedah yang telah kita belajar minggu lepas. Ini formula pertama yang telah kita belajar minggu lepas. Apa sahaja yang keluar, yang cair, yang keluar daripada dubur kita, yang keluar daripada kubul kita, hukumnya najis. Melainkan benda cair yang keluar daripada dubur kita, kubul kita yang tak najis ialah mani. Sama ada mani itu manusia ataupun mani binatang. Selain daripada anjing dan babi. Ini kaedah yang pertama yang telah kita belajar minggu lepas. Baik, kaedah yang kedua. Formula kedua, tiap-tiap bangkai, tiap-tiap bangkai najis. Hukumnya melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Ini saja. Tiap-tiap bangkai najis, melainkan bangkai manusia tak najis, ikan dan belalang. Bangkai ikan tak najis, boleh makan dan boleh dibawa. Kalaulah tidak ada apa-apa, boleh tak menajiskan ketika mana kita solat kalau tak ada darah yang banyak. Dan belalang tak najis. Bangkai manusia ni tak najis bukan dari segi makan, dari segi perkara yang batal solat. Maknanya kalaulah kita solat sambil dukun bangkai manusia, solat sambil dukun jenazah, tak batal solat kita. Kenapa? Kerana jenazah itu tidak najis hukumnya. Kan jenazah tu bangkai. Maitah. Maitah tu bangkai binatang, kalau mayit bangkai manusia. Ini terma di dalam syarak. Ada dua. Mayit, bangkai manusia. Apabila hilang nyawa, kita panggil bangkai. Kalau hilang nyawa tu manusia, dipanggil bangkai manusia. Di dalam terma dia, nama dia mayit. Kalaulah bangkai itu binatang, yang hilang nyawa itu binatang, kita panggil bangkai, maka terma dia maitatun. Maitah. Jadi kalaulah kita solat sambil dukun bangkai manusia, maka tidak membatalkan sembahyang kita. Ada ke orang solat dukun jenazah? Contoh, kalau ada. Contoh, dia sembahyang sambil dukun jenazah anak dia. Anak jenazah baby, anak dia baru meninggal, dia pun solat, tak nak letak anak dia di bawah. Dia solat jenazah sambil dukun anak dia. Sah ataupun tidak? Jawab dia sah. Kenapa? Kerana bangkai manusia tidak najis. Cerita. Formula yang ketiga. Sebelum masuk formula keempat ni, kelima, susu binatang. Kita senarai dulu. Formula ketiga, tiap-tiap binatang hidup suci sekaliannya. Melainkan anjing dan babi dan binatang yang dikacuk daripadanya. Ini formula ketiga. Tiap-tiap binatang hidup, tuan-puan, suci. Kita solat, tiba-tiba kucing datang duduk atas riba kita. Kucing tu binatang yang haram dimakan. Tetapi dia hidup. Adakah batal solat kita? Tak batal. Kenapa? Kerana termasuk dalam formula tiap-tiap binatang yang hidup suci sekaliannya, melainkan anjing dan babi. Kalau anjing dan babi, kalau dia hidup pun dia datang. Kita duduk solat, dia datang parking atas riba kita, manja sangat anjing ni, maka batal solat kita. Kenapa? Anjing dan babi terkecuali. Tetap hukum najis walaupun dia hidup. Baik, settle formula ketiga. Kita baca saja, tuan-puan, sebab kita akan detailkan tempat yang kita bincang hari ini. Yang keempat, baik, settle. Yang keempat,
tiap-tiap segala juzuk binatang yang berpisah ketika hidupnya, maka hukumnya seperti bangkainya. Ini saya baca saja. Lain kali kita akan bahas. Sebab kita nak detailkan formula yang ada kaitan dengan perbincangan kita. Nombor 4, tuan-puan, tiap-tiap segala juzuk binatang yang berpisah, juzuk dia tu, tuan-puan, kaki dia, sayap dia, bulu dia, berpisah ketika hidup. Dia terbang-terbang, gugur sayap dia. Ingat. Macam mana kita nak ukur? Formula inilah kita perlu ingat. Contoh, tuan-puan, orang tanya kita, sayap belalang ataupun kaki belalang ni, dia terbang-terbang masuk dalam poket kita, belalang tu hidup. Tiba-tiba tertinggal kaki dia dalam poket kita. Kita duduk tengah solat, Allahu Akbar. Contoh sahaja, tuan-puan. Belalang datang terbang. Tiba-tiba sayap dia, sayap belalang ataupun kaki belalang. Macam mana kita nak hukum? Inilah formula kita nak hukum. Mana formula dia? Tiap-tiap segala juzuk, yakni segala bahagian binatang yang berpisah, yang bercerai, yang terpotong ketika hidupnya, maka hukumnya seperti bangkai dia. Baik, nak tahu, tuan-puan, kita tengok kalau dia jadi bangkai, haram ke tidak bangkai dia? Kalau bangkai dia tu halal, suci, maka hukum dia suci, tidak menjejaskan solat. Baik, contoh belalang tadi, tuan-puan, kita nak relate dengan isu. Kalaulah kita solat, belalang datang hingga, tiba-tiba sayap belalang jatuh, kaki belalang jatuh di poket kita. Apa hukum dia kaki belalang? Hidup lagi belalang tu hidup. Maka formula inilah untuk menjawab dia. Formula ni kata apa, tuan-puan? Juzuk binatang yang berpisah semasa dia hidup, hukumnya seperti bangkai dia. Kalau bangkai dia najis, hukumnya najis. Kalau bangkai dia suci, hukum dia suci, tidak menjejaskan solat. Baik, bangkai belalang suci ke tidak? Jawab dia, tuan-puan, hukum bangkai belalang suci. Maka apabila suci bangkai belalang, maka sayap yang gugur dalam poket kita tak menjejaskan solat. Kenapa? Kerana sayap itu tidak najis. Kaki belalang yang gugur ketika dia hidup lagi, dia terbang-terbang, jatuh kaki belalang atas poket kita ketika solat, tidak menjejaskan solat. Kenapa? Kerana formula inilah yang kita nak guna pakai. Binatang ataupun juzuk binatang yang bercerai masa dia hidup, tengok bangkai dia. Kalau bangkai dia ini jadi bangkai, dia najislah dia. Okey, settle. Kalau sayap kalkatu dia hidup, kalkatu tu bangkai. Kalkatu tu apabila jadi bangkai najis, maka juga sayap dia jadi najis. Inilah formula untuk kita guna, untuk kita apply ketika mana berlakunya isu di lapangan. Baik, yang kelima, formula kelima, masuklah yang kita bincang hari ini. Apa dia formula kelima, tuan-puan? Tiap-tiap susu binatang yang haram dimakan. Tu masuk kita punya tajuk hari ini. Formula kelima. Tiap-tiap susu binatang yang haram dimakan, hukumnya najis. Hukumnya najis. Melainkan, dalam kitab ni tidak ada melainkan. Dalam kitab kita ni tak ada. Dalam kitab lain dia ada. Kita detailkan, kitab lain ada. Melainkan susu manusia. Susu manusia ni, tuan-puan, dia tak najis. Kenapa tak najis? Sebab bangkai manusia juga tak najis. Sebab tu, tuan-puan, jangan bimbang. Ada orang tanya. Orang tanya ni dia keliru lah, sebab tu dia tanya. Susu ni kan, ibu yang menyusu ni ada tahap dia punya baby dia ni tak menyusu sehingga menitik susu dia ni. Susu dia ni bengkak, tuan-puan. Bengkak susu sehingga keluar susu dia tu menitis. Apabila menitis, kena di baju dan sampai menitis ke lantai. Jadi baju tu adakah najis dan lantai ni adakah najis? Susu apa? Susu ibu. Jawab dia, tuan-puan, tak najis. Ni formula ni digunakan. Melainkan susu manusia, hukum dianya tak najis. Walaupun
susu manusia itu, asalkan manusia, walaupun dia itu orang kafir. Susu dia tu, kita bincang susu dia tu, tak najis, tak wajib basuh susu dia. Baik. Jadi, settle nombor 5. Apa contoh dia tuan-puan? Susu binatang yang tak boleh dimakan, yang haram dimakan, najis. Contoh dianya, contoh yang hampir dengan kita lah, contoh yang dekat dengan kita, mudah kita faham. Contoh dia, susu kucing. Susu kucing. Susu kucing tu, najis hukum dia. Kalaulah kucing kita ni beranak, dia parking tempat biasa kita duduk sembahyang, duduk lalu-lalang, tiba-tiba dia menyusu anak dia, sehingga dia lenjur, orang panggil keluarnya menitih dia susu kucing ni. Kalaulah menitih sampai ke lantai, wajib basuh lantai kita. Kalaulah menitis di atas lantai, wajib basuh. Menitih atas kain, dia parking kain kita, dia menyusu anak dia, sehingga menitih beberapa titis air susu kucing, wajib basuh kain yang kena, wajib basuh lantai yang kena. Kenapa? Kerana najis susu binatang yang haram dimakan. Contoh kedua. Contoh kedua apa dia? Contoh yang kedua, susu harimau. Ni. Janganlah kita jumpa susu harimau ni, sebab kita tak bela harimau. Orang dulu je bela harimau ni, kita hari ni tak ada dah. Kita hari ni jangan kata nak bela harimau, nak tengok pun jangan. Kalau pergi, melainkan pergi zoo je lah boleh tengok. Orang dulu ni belakang rumah dia je. Orang duduk-duduk di kawasan hutan ni, belakang rumah je ada harimau. Duduk sekali dengan harimau, duduk sekali dengan beruan. Datuk saya dulu cerita, masa dia teroka tanah, orang dulu kan orang kampung, teroka tanah tu, sambil-sambil teroka tanah tu, duduk sekeliling malam-malam ni bukan je babi je datang, dia kata. Beruan datang, harimau datang. Jadi binatang-binatang ni hidup dalam satu komuniti dengan mereka. Ni jinak binatang ni, binatang-binatang liar ini jinak. Jadi kalau susu harimau ni tuan-puan, hukum dia najis. Najis hukum dia. Sebab itulah minggu lepas ada orang tanya, Al-Fadhil Tuan Haji Rusli tanya, minum air kencing unta. Kalau binatang yang haram dimakan, kalau binatang halal dimakan, susu dia halal. Susu unta boleh, tapi air kencing dia tak boleh. Yang ni pula, bukan saja tarik dia, bukan saja air kencing dia, susu dia juga tak boleh. Maka ada orang tanya, sebab ada setengah tuan-puan, ada setengah dalam rawatan, ubat ataupun penyakit semput. Orang Kelantan panggil penyakit lelah. Lelah ni makna semput lah. Penyakit semput ni banyak ubat dia. Salah satu ubatnya ialah susu harimau. Jadi orang tanya, boleh tak makan susu harimau? Sama jawapan dia dengan boleh tak makan susu air kencing unta untuk buat ubat. Sama je jawapan dia. Iaitu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan syarak membenarkan, iaitu harus kita merawat dengan najis sekiranya tidak ada cara lain. Dah berubat semua dah cara lain, tak lega-lega juga, maka ada tabib yang mengatakan sakit ni kalau cara lain tak boleh ubat, ada satu cara ni boleh juga untuk rawat, iaitu minum susu harimau. Jawab dia harus minum walaupun najis. Tapi nak ceritanya, najis. Itu qaul pertama. Qaul yang kedua kata, najis ni tak boleh jadikan ubat untuk merawat, kerana Nabi kata tidak ada kebaikan pada najis. Itu qaul yang kedua. Jadi kita nak pakai mana-mana boleh tu pan. Baik, settle. Kita terus ke contoh yang seterusnya. Baik, sebelum kita nak ke contoh arak tu tuan-tuan, kita nak contoh arak, kita ambil satu lagi formula yang ada kaitan. Dia susu binatang yang haram dimakan, hukum dia najis.
Susu binatang haram dihukumkan najis. Tetapi ada satu formula lagi, iaitu nombor 6, formula ke-6. Ada kaitan dengan ni. Tiap-tiap telur binatang yang haram dimakan, suci hukumnya, melainkan telur yang beracun. Ini disebut dalam kitab Al-Bajuri Ibn Qasin. Disebut juga dalam kitab I'anatul Talibin. Banyak kitab yang sebut formula ni, kaedah ini. Jadi ada kaitan. Susu binatang yang haram dimakan, najis. Tetapi formula nombor 6, susu kita tahu najis. Tapi telur. Tiap-tiap telur binatang yang haram dimakan, suci hukumnya, melainkan telur yang beracun. Semua telur, tuan-puan, umumnya, semua telur binatang yang haram dimakan, suci hukum dia. Suci hukumnya. Dari sudut suci. Melainkan, kalau nak makan tu pula, melainkan kalau telur tu beracun yang berbahaya, maka itu tidak dibenarkan ataupun diharam makan kerana najis. Sebab itu kaedah ni mudahnya kita buat macam mana? Tiap-tiap telur binatang haram dimakan, suci hukumnya, melainkan telur yang beracun. Secara umumnya, tuan-puan, secara umum, tiap-tiap telur binatang suci boleh dibawa dalam solat. Tapi kalau nak makan, kena tengok. Nak makan ni kena nilai dari sudut mana? Dari sudut bahaya ataupun tidak. Kalau bahaya dengan sebab racun, haram makan. Tapi suci, tetap suci. Contoh tuan-puan, pertama, telur piun. Ada orang tanya dalam Facebook Live. Telur piun. Telur piun boleh makan. Kakak kita tanya, telur piun boleh makan ke tidak? Jawab dia, telur piun boleh kita makan. Telur piun. Bukan telur piun dah kita tahu, tuan-puan. Telur piun kita dah maklum dah. Kita tahu telur piun ni. Kita ambil contoh telur lain. Contoh pertama, telur piun boleh makan. Walaupun ibu dia, tuan-puan, binatang tu tak boleh makan sebab dia hidup luar alam. Tapi telurnya boleh dimakan. Yang kedua, tuan-puan, contoh yang pertama tu nampak familiar sangat. Kita dah tahu semua, maklum. Sebab kita ada orang minat piun, tuan-puan. Setiap tahun, kawan saya tu, setiap tahun dia akan ke Terengganu. Sebab piun ni dia hanya ada kat kita ni, tuan, banyak di Terengganu. Dia akan ke Kuala untuk apa? Untuk beli telur piun. Kerana dia antara peminat tegar telur piun. Ini familiar, orang tahu. Contoh pertama orang tahu. Contoh kedua, tuan-puan berkenaan kura-kura. Kenal kan? Spesies piun. Kura-kura sama, dia hidup dua alam. Tidak. Dan mazhab Syafi'i tak boleh makan. Itu haram makan kura-kura. Apabila haram makan, jangan jual lah. Orang kampung ni dia bedal semua. Dia tangkap kura-kura, dia jual. Jual kat China, dia jual kat Siam. Orang kampung saya, bukanlah kampung saya. Nanti marah pula orang kampung saya ni. Ramai juga yang follow mengaji ni. Nanti dia cakap amboi, sedap. Sikit-sikit kampung dia. Sikit-sikit kampung dia. Macam lah kita ni makan telur. Jual kura-kura. Tak. Contoh saja orang sekitar yang saya tahulah. Tak boleh sebut, kena hati-hati juga, tuan-puan. Dulu tak apalah, tak ada yang follow. Sekarang ni buat Facebook Live ni, ada yang kampung follow, bahaya. Ada sekitar yang saya tahu, tuan-puan, dia tangkap telur, dia tangkap kura-kura, biawa, belakang rumah dia jual kat Siam. Kampung saya ni Cina tak amai lah, Siam lah, jual kat orang Siam. Orang Siam masuk kampung, tembok babi, sambil-sambil tu, jual kat Siam. Jadi kalaulah hukum binatang itu haram dimakan, tuan-puan, maka tak sah jual beli. Jangan duduk jual kat Siam, jangan duduk jual dekat Cina. Haram makan, tak sah jual beli. Lagi haram. Income itu juga haram kita makan. Haram, dia panggil haram aridi. Bukan haram zati, duit itu tak haram. Tapi dengan sebab apa? Dengan sebab duit itu datangnya daripada sumber ataupun proses yang diharamkan. Baik, settle. Jadi, telur kura-kura ni, tuan-puan, boleh dimakan. Telur kura-kura boleh dimakan. Suci hukum dia. Suci hukum dia. Baik.
contohlah dah habis telur yang boleh dimakan ni tuan-puan. Kita nak bagi contoh telur suci tapi haram makan dengan sebab beracun. Apa contoh dia tuan-puan? Contoh ketiga, telur cicak. Telur cicak ni tuan-puan, hukum dia suci. Kenapa? Termasuk dalam formula kaedah umum tiap-tiap binatang. Tiap-tiap telur binatang yang haram dimakan suci hukumnya melainkan telur beracun. Jadi tuan-puan, telur cicak umumnya suci. Maknanya kalaulah telur itu ada dalam poket kita, tak membatalkan solat kita. Kenapa? Telur cicak ni hukum dia suci. Kenapa suci? Kaedah dia tiap-tiap telur binatang haram dimakan suci. Melainkan telur beracun. Melainkan telur beracun ni maksud apa? Maksud dia kalau nak makan, kalaulah bahaya, maka haram dimakan. Jadi orang tanya, telur cicak boleh makan ataupun tidak? Telur cicak tak boleh makan dengan sebab apa? Dengan sebab dia mudarat. Dengan sebab mudarat, dengan sebab bahaya. Itu yang kata tak boleh makan. Baik. Telur apa lagi tuan-puan? Awak tanya, telur buaya. Buaya ni bertelur tuan-puan, dia reptilia. Telur buaya. Buaya dia tak beranak. Buaya dia bertelur. Telur buaya boleh makan ataupun tidak? Jawab dia tuan-puan, telur buaya suci hukum dia, tetapi nak makan dia itu haram. Kenapa? Kerana mudarat. Ada setengah ulama kata kerana beracun. Jadi kalau telur yang bahaya, tak boleh makan walaupun suci. Begitu juga telur ular. Telur ular suci hukum dia, tetapi haram dimakan. Kenapa? Kerana mudarat. Kerana bahaya. Kerana beracun. Itu formula yang keenam. Baik, saya sikit lagi tuan-puan untuk mendetailkan sikit lagi. Telur ni, sebab takut orang ada isu, di kampung ada isu ni. Sebab tu saya nak detailkan. Apa dia? Iaitu telur binatang haram dimakan, suci hukum dia, walaupun, kena ada tambahan di belakang, walaupun telur itu daripada bangkai. Walaupun telur ni tuan-puan, telur ini telur apa? Telur lahir keluar daripada bangkai. Kan bangkai ni kan haram. Bangkai kan tak suci, haram dimakan. Tapi telur dia itu tetap suci hukum dia. Ini nak rayah, nak menekankan kalaulah telur itu walaupun dia keluar daripada bangkai sekalipun, hukum dia suci, boleh dimakan. Contoh apa tuan-puan? Contoh dia ayam. Ayam tiba-tiba mati kena langgar. Ayam mati kena langgar. Ibu ayam ni tuan-puan, tiba-tiba dia keluar. Dia jenis ayam yang memang bertelur setiap hari. Mati tu kejadian dia kena langgar tu sebelum dia bertelur. Maka selepas dia mati dah tuan-puan, tiba-tiba telur dia keluar daripada perut dia sedangkan dia dah mati. Maka adakah suci perut yang keluar daripada ayam yang telah mati? Kita tengok. Ada dua penilaian. Pertama, kalau telur itu keras, sekira-kira kalaulah kita peram telur ni boleh menetas, maka hukumnya suci telur itu boleh makan. Tapi kalaulah telur yang keluar daripada bangkai ayam yang mati, kalau lembut macam mana? Sekira-kira kalaulah peram, memang dia tak akan menetas. Kerana lembut lagi, kulit dia pun lembut lagi. Tak matam lagi kulit dia. Tak menetas, maka najis hukum dia. Kenapa? Kerana telur itu telur yang masih belum menjadi betul-betul telur yang dibenarkan ataupun yang sah, yang suci dimakan. Kalau telur lembut. Ada pun telur yang lahir daripada binatang yang halal, yakni yang kita sembelih, ibu ayam kita sembelih, buka-buka perut ada telur. Telur mana? Telur besar, telur keras, telur kecil, telur lembut. Nak jadi telur kecil-kecil, semuanya suci, boleh ambil. Buang tahi, buang perut aja. Telur dia kecil-kecil tu pun halal, suci. Kenapa? Kerana itu ayam yang disembelih. Ini kita duk bincang ni bangkai. Kena langgar, bangkai mati, kemudian mati jadi bangkai, kemudian ada telur keluar.
Telur tu nak hukum suci ataupun tidak, ini penilaian dia. Penilaian dia, kalau telur tu keras tu macam mana? Sekira-kira kalau kita peramlah, dia keluar menetah anak. Itu cara menilai suci ataupun tidak telur yang keluar daripada bangkai ayam. Baik, settle tuan-puan. Kita terus kepada contoh yang seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Apa lagi contoh seterusnya? Arak. Arak. Ini formula terakhir kita hari ini, iaitu 7. Arak. Ataupun dia panggil khamar. Arak ataupun dia panggil khamar. Ini formula ke-7. Ini 7 dulu tuan. Dia banyak formula ni, banyak, tapi saya senarai hari ini 7 berdasarkan di dalam kitab kita ini. Kalau nak detail, dia lebih daripada 7. Tapi kalau kita boleh ingat 7 ni, dah kira okey lah, maknanya dah kira okey untuk zaman ni. Bukan zaman dulu, jangan cerita orang dulu. Orang dulu ni tadika baru. Baik, situ Arak. Di sini kitab ni dia lain tu. Ada kitab, setengah kitab dia sama. Kitab ni dia bezakan di antara arak, koma tu. Tuan-puan tengok koma tu, arak dan tiap-tiap benda yang cair. Memabukkan. Dalam kurungan, tidak yang beku. Ada 3 benda tu di situ. 3 benda yang kita kena faham di situ. Pertama arak. Yang kedua, tiap-tiap benda cair. Memabukkan. Yang ketiganya ialah tidak yang beku, tidak tiap-tiap beku. Mana tiap-tiap beku formula lain, tiap-tiap cair formula lain, arak formula lain. Nampak tak? Tapi kita nak sekalikan. Kalau kita detail, dia asingkan. Sebab tu saya kata bukan 7 formula, kalau detail lebih. Tapi hari ini kita nak sekalikan 3 benda ni. Arak, tiap-tiap benda yang cair memabukkan. Satu lagi, tiap-tiap benda beku yang memabukkan. Nampak tak? Ada 3 benda di sini. Tapi kita nak sekalikan 3 ini. Baik, pertama tuan-puan, kita nak kenal dulu arak. Maka formula arak ni kian kita kena tahu. Arak ni tuan-puan, tiap-tiap yang cair lagi memabukkan dinamakan arak, hukumnya najis, haram diminum. Hukumnya najis, wajib basuh, dan sudah tentunya haram diminum. Baik, formula saya ulang sekali lagi tuan-puan untuk ingatan kita. Pak, dia beza ni. Di antara arak, tiap-tiap yang cair. Satu lagi, tiap-tiap benda beku. Kita ambil arak dulu. Tiap-tiap yang cair lagi memabukkan dinamakan arak. Hukumnya najis, haram diminum. Baik, settle tuan-puan. Arak ni tuan-puan, spesifik dia merujuk kepada perahan buah anggur ataupun buah tamar. Boleh dua ni, buah anggur ataupun buah tamar yang segar, yang basah, bukan tamar kering, bukan anggur kering, tidak. Anggur yang fresh, anggur segar, anggur yang basah. Kita perah, dia panggil air perahan. Sebab tu cair, dia mesti cairan, dia bukan beku. Cairan daripada perahan buah anggur segar ataupun buah tamar segar, sehingga perahan ini kita perah sehingga proses dia menjadi masam, atau dalam bahasa dia panggil sehingga menggila. Proses penapaian ataupun proses perahan ini, kita perah dia, kita peram dia selama beberapa hari ataupun selama 40 hari sehingga dia berbuih, ataupun bahasa dia dipanggil sehingga dia menggila. Ketika dia berbuih dan menggila, ketika tu kita panggil arak. Air ataupun cairan daripada proses perahan anggur basah ataupun tamar basah sehingga dia menggila. Itu dipanggil spesifik, dipanggil arak ataupun khamrun. Tuan-puan, istilah. Kita belajar istilah dulu. Formula ni, kita nak belajar istilah. Jadi istilah ni tuan-puan, yang kata najis, arak ni najis. Arak ni cairan apa tuan-puan?
cairan dia spesifik. Kalau kaedah tadi umum, nampak umum kan? Jadi cairan ni kita spesifikkan dia, iaitu cairan perahan buah anggur basah ataupun anggur segar ataupun tamar segar sehingga menggila ataupun sehingga berbuih sehingga menjadi masan. Itu dipanggil arak. Selepas dia masan, tuan-puan, dia mengalami proses apa? Selepas dia menghilang gila beberapa hari, selepas dia menggila tu, dia akan hilang menggila balik, dia hilang buih balik, hilang dengan sendiri. Kadang-kadang 40 hari dia akan hilang dengan sendiri. Ketika tu dia bertukar menjadi cuka anggur, cuka tamar, maka dinamakan cuka, tidak dinamakan arak. Statusnya suci, halal ataupun boleh diminum. Nampak tak proses yang membezakan haram, nama dan juga hukum? Nampak tak? Proses itu, tuan-puan, buah yang sama, tetapi dia ketika dia dinamakan arak haram, ketika bertukar menjadi cuka suci. Baik, settle. Yang kedua, tuan-puan, beza, nama yang kedua kita panggil apa? Kita panggil apa, tuan-puan? Yang kedua, kita panggil nabis, bukan arak. Ini saya nak bagi tuan-puan clear. Istilah arak spesifik, nabis spesifik. Dia bukan arak. Walaupun haram juga nabis ini, tapi dia beza dengan arak haram. Arak haram secara total. Sama ada diminum sedikit, mabuk ke tak mabuk, tetap haram. Kenapa? Kerana diri arak itu haram. Walaupun dia minum sikit tak mabuk. Kenapa? Kerana arak itu dia menepati dua syarat. Pertamanya cairan daripada proses penapaian buah anggur yang basah. Yang keduanya ialah ciri arak itu jenis memabukkan. Memang dia ketika dia menggila itu, kalau proses ni dia akan mabuk walaupun dia minum 2 sudu, 3 sudu, separuh tak mabuk, tetap haram. Diri arak itu najis. Yang kedua, tuan-puan, dinamakan nabis, bukan arak. Apa dia? Perahan buah yang kering. Perahan buah kering ataupun buah basah selain daripada buah anggur dan buah tamar. Contohnya, kita rendam buah kismis. Apabila anggur ni, tuan-puan, dia kering, dia tak panggil lagi apa nama ni, orang panggil apa, dia apabila kering ni, dia bertukar nama dia, kita panggil kismis, kita panggil zabib, kita panggil zabib, merujuk kepada anggur kering, zabib tu. Jadi kalau kita buah kismis, kita nabis, kita rendam beberapa lama, walaupun dia kalau belum berbuih tak menjadi isu. Tetapi kalaulah dia berbuih, nabis ini, tuan-puan, sehingga dia berbuih, dia menggila juga. Kalau dia tak menggila, macam kita duk buat buah kurma, buah kismis, kita buat nabis tu tak menjadi isu. Sebab apa? Sebab bukan haram makan. Kenapa? Kerana itu bukan dinamakan nabis, bukan dinamakan status arak lagi. Yang kata haram juga nabis ini, sekiranya kita rendam dia lama, proses peraman dia, sehingga mana dia mengalami berbuih, menggila juga, dia berbuih juga. Ketika tu haram juga di sisi mazhab Syafi'i, tetapi di sisi Maliki tidak haram nabis. Okey, saya tahu, tuan-puan, nabis perahan buah selain daripada tamar dan anggur, tapi kering. Perahan buah yang kering selain daripada buah tamar dan anggur. Seperti buah zabib. Hukum dia haram juga di sisi mazhab Syafi'i, tetapi tidak haram di sisi Maliki. Haram tu bila? Ketika dia mengalami proses menggila itu. Kalaulah rendam 2-3 hari, kita makanlah. Kita zabib, kita rendam, tuan-puan, kita rendam buah zabib, buat nabis tu, pagi besok makan. Itu tak menjadi isu. Bukan dia menjadi macam arak pun, tak. Baik, settle nabis. Baik, satu lagi, tuan-puan.
Satu lagi, okey, kita tengok di sini tuan. Dia beza. So, dia sebut arak dan kemudian dia sebut apa? Kemudian dia sebut tiap-tiap. Ni. Tiap-tiap benda yang cair memabukkan. Yang tadi, tuan-puan, kita kata arak. Arak pun kita dah bagi formula. Tiap-tiap yang cair, yakni benda yang cair, memabukkan. Dinamakan arak. Yang ni pula, dia kata tiap-tiap benda yang cair memabukkan. Dia asing tuan-puan di sini. Apa maksudnya di sini tuan-puan? Maksud di sini tiap-tiap benda cair yang keluar daripada batan pokok ataupun selain daripada perahan buah. Dinamakan arak juga. Dinamakan arak juga sekiranya memabukkan. Di sini beza tuan-puan. Beza dari mana tuan-puan? Beza dia kena ada mabuk. Tetapi kalau arak walaupun tak mabuk tetap haram. Beza tuan-puan. Kalau arak walaupun orang minum tak mabuk tetap haram. Tetapi satu lagi, dia ada benda cair yang keluar daripada batan pokok, bukan cairan itu proses daripada perahan anggur dan perahan tamar basah, bukan. Tapi dia datang daripada, cairan ini datang daripada selain daripada perahan anggur dan selain daripada perahan tamar basah. Contohnya, datang daripada batan. Contoh apa tuan-puan? Contohnya ialah air nira. Contohnya air tuak kelapa. Tuak kelapa ni tuan-puan, tuak kelapa ataupun dipanggil nira, ini dinamakan suci sekiranya dia tak memabukkan. Sebab itulah nira boleh diminum, tuak boleh diminum sekiranya dia tak mabuk. Tapi kalaulah mabuk, sampai peringkat mabuk, ada jenis tuak yang mabuk, tuak masam tu tuan-puan, tuak masam. Tuak ni kalau pergi di Kelantan dengan Terengganu, dia ada dua. Ada tuak saja, ada lagi tuak masam. Kalau tuak masam tu kena tuan-puan, memang tidurlah. Tuak masam, tuak yang jenis memabukkan. Maksud bukan jenis, tuak yang mabuk. Kalau jenis mabuk, itu dia panggil arak. Benda ni dia tak mabuk. Cuma yang haram apabila sampai peringkat mabuk, baru haram makan. Mabuk yang menghilangkan, yang boleh memudaratkan akal. Kalau pening-pening biasa tu tak kisah. Maksud mabuk ni, mabuk yang memudaratkan akal. Kalau pening biasa, tak hilang akal, tak memudaratkan akal, yang tu tak apalah. Baik. Settle. Jadi kita dah tahu arak, terma arak, kita tahu spesifik kepada perahan anggur, perahan buah tamar basah. Kita tahu nabis, perahan buah kering, selain daripada anggur dan tamar, yang ini perahan buah kering. Dan kita tahu satu lagi ialah, kalau setengah kitab dia guna arak juga tuan-puan. Nira, nipah ni, dengan tuak kelapa ni, setengah kitab dia guna arak juga. Sebab apa? Sebab cairan yang keluar daripada pokok, cairan yang keluar daripada batan dinamakan arak. Cuma arak yang umum. Kalau spesifik dia tak panggil arak. Sebab tu dia asin. Sebab tu dalam kitab kita ni dia asin. Tiap-tiap benda yang cair yang memabukkan. Mana benda cair yang memabuk, najis dan haram. Tapi kalau cair yang tak memabuk, maka tak najis dan tak haram makan. Sebab tu dia tak asin. Dia asin daripada arak. Sebab arak ni memang dia khusus. Jadi kalaulah kita nak asinkan, dia ada 3 semua tuan-puan. Pertama arak, yang kedua nabis, yang ketiganya ialah tiap-tiap cairan yang keluar daripada batan pokok ataupun selain daripada perahan buah yang memabukkan, haram hukum dia. Kalau mabuk, haram. Seperti tuak kelapa ataupun nira. Hukum dia tak mabuk, tak haram. Suci hukum dia. Settle.
Seterusnya tuan-puan, kita masa pun tak banyak. Kita nak habiskan tajuk ni. Baik, seterusnya tengok formula terakhir. Dia dalam ni kan dia ada 3. Pertama dia ada arak, yang kedua tiap-tiap benda yang cair, iaitu yang keluar daripada batang pokok tu. Dalam kurungan tu tuan-puan, dalam kurungan. Tapi kita nak sekalikan, kita tak asin. Sebab tu kita buat 7 formula saja hari ni. Kita tak asinkan dia. Mana dia? Yang tu. Dalam kurungan tu tuan-puan, tidak yang beku atau keras. Makna tidak apa tu? Tidak najis. Tidak najis, beku ataupun keras. Jadi, ada pun benda yang beku ataupun keras, tidak najis walaupun dia mabuk. Tak najis. Sebab ciri dia bukan ciri yang mabuk, dan satu lagi dia bukan cair. Nampak tak? Sebab tu kena ingat balik tuan-puan, kena pegang dulu ciri arak. Ciri arak ada 2. Pertama, cairan, perahan buah anggur basah. Yang kedua, ciri yang kedua tuan-puan, dia jenis memabukkan walaupun minum tak mabuk. 2 ciri arak. Adapun yang pengecualian ni, ataupun kita dalam kitab lain dia buat formula asin, tapi kita nak sekalikan. Yang pengecualian yang tak mabuk ni, iaitu tiap-tiap benda yang beku, benda yang pejal, benda yang keras, tidak najis walaupun dia mabuk. Sebab apa tuan-puan? Pertama, ciri dia pejal, bukan cair. Dia pejal, dia keras, dia beku. Dia bukan jenis liquid, bukan ma'ik, bukan cairan. Yang kedua, walaupun dia ini mabuk. Kalau tak mabuk, tak menjadi isu. Walaupun dia mabuk, tetap hukum dia tak najis. Hukum tak najis, bukan boleh makan. Nak makan kena tengok dulu. Ni hukum suci dulu. Yang kedua, nak makan kena nilai lain. Mana contoh tuan-puan? Contoh tiap-tiap benda beku tak najis. Walaupun dia mabuk. Mana contoh dia? Contoh dia ganja. Ganja ni dia bukan jenis cairan. Dia bukan jenis liquid, tidak. Dia bukan ma'ik, tapi dia jenis pejal. Dia jenis benda yang keras. Seperti daun ganja. Daun ganja ni tuan-puan, suci hukum dia. Nak minum, hukum lain. Sebab dia bukan jenis yang memabukkan. Kalaulah minum sehingga mabuk, memudaratkan akal, haram. Haram kenapa? Haram bukan kerana arak, tetapi haram kerana masuk di dalam sebab minum perkara yang memudaratkan akal, iaitu mabuk sehingga hilang akal. Kalau pening-pening biasa tu okeylah. Dia memudaratkan kesihatan. Memudaratkan akal. Tapi kalau minum untuk perubatan, tak menjadi isu. Maksud apa? Maksud dianya status ganja itu suci, boleh diminum, boleh dimakan, sekiranya tidak mudarat kepada badan. Kan orang dulu kan dia pagi-pagi kan, selepas sarapan dia sebelum nak keluar, dia akan ambil pucuk ganja ataupun daun ganja, dia makan 2-3 helai ataupun dia minum air rebusan ganja sebelum dia keluar. Itu dia panggil apa? Itu dia panggil dia nak membekalkan badan dia dari sudut apa tuan-puan? Dari sudut nutrients yang ada dalam ganja itu dan air ganja itu, membekalkan energi. Sebab air ganja itu dia ada khasiat untuk badan. Dia ada khasiat untuk badan sebab dia ada kandungan mineral dalam badan. Dalam ganja itu dia ada kandungan mineral. Mineral ini diperlu oleh badan kita. Sebab tu orang tua-tua dulu, dia energi, jaga badan dia, tak nak sakit badan, tak nak sakit orak dia nak sebelum keluar ke kebun, dia minum air ganja. Dulu pokok ganja boleh tanam di belakang rumah saja sebelum 80-an. Sebelum kerajaan mengeluarkan haram ganja, tak boleh tanam pokok ganja. Dulu boleh tanam.
Boleh buat perubatan ganja. Baik, settle tuan-puan. Contoh pertama ganja. Contoh yang kedua dadah. Dadah juga hukum suci. Hukum suci. Tetapi nak makan dia boleh tak nak makan dadah? Makan untuk rawatan. Harus hukum dia. Walaupun dari segi perubatan Islam, ni saya oleh kerana saya ni dia agak dia kena masuklah sebab dari segi perubatan Islamnya, dari segi penilaian perubatan Islam dia tak berapa tayyib. Cuma harus saja. Tuan-puan boleh makan dadah, tuan-puan boleh ambil drap, qadar yang tidak berbahaya. Sebab tu dadah ni dimasuk, kandungan dadah, kandungan drap dimasukkan dalam ubat-ubatan kita. Harus hukum pada syarak, tetapi dia tidak menepati penilaian yang kedua, iaitu tayyib. Kalau penilaian yang dalam Islam dia ada dua penilaian. Pertama suci, yang kedua tayyib. Tayyib ini halalan tayyiban. Boleh tengok dalam surah Baqarah. Islam menetapkan dua indikator sebelum masuk dalam badan kita. Indikator pertama, mesti benda itu suci. Dadah ini suci, sebab tu boleh diambil. Penilaian yang kedua, mesti tayyib. Apa tayyib? Disebut oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya. Tayyib ini benda yang tidak memudaratkan badan kita sama ada jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau mudarat, maka tidak tayyib walaupun boleh ambil. Maka dadah ni tuan-puan, dia kimia. Dia bahan drap ini dia termasuk chemical, bahan kimia yang dibenarkan qadar sedikit, tetapi badan kita dicipta oleh Allah Ta'ala daripada sumber natural. Dia hanya boleh proses benda-benda yang organik, yang natural sahaja. Dia tak boleh proses benda sintetik. Chemical itu termasuk benda tiruan, benda sintetik yang tidak tayyib kepada badan kita. Baik, kesimpulan tuan-puan, dadah ini suci. Kalau nak makan dia tidak mudarat, maka boleh dimakan. Kalaulah tidak mudarat yang dahsyat. Baik, contoh seterusnya ataupun tembakau. Contoh ketiga, ambil 3 contoh saja tuan-puan. Kita nak jimat masa, kita ambil 3 contoh sahaja, iaitu tembakau. Tembakau juga tuan-puan, dia suci hukum dia. Hukum dia suci, tapi nak makan dia, tengok. Kalaulah dia tak mudarat, maka dia boleh makan. Tak mudarat boleh makan. Kalau mudarat untuk kesihatan, barulah ketika itu haram makan kerana mudarat kepada kesihatan kita. Baik, settle. Itu contoh tembakau. Sebab tu ketiga-tiga ni tuan-puan, ganja, dadah, tembakau suci. Sebab tu sah jual beli. Orang jual beli ganja sah, jual beli dadah pun sah, jual beli tembakau pun sah, jual beli rokok sah. Sebab pokok ini hukum dia ada 5 hukum. Ada haram, dia hukum bukan umum, dia nisbah. Hukum nisbah kepada orang, bukan kita boleh buat umum. Ada orang yang haram makan rokok, ada orang yang haruh makan rokok, serta makruh makan rokok. Baik, harus serta makruh dia makan. Dia hisap rokok. Ada orang yang haram makan rokok, mudarat. Apabila mudarat kepada kesihatan dia, maka haram. Jadi tak sama. Sebab tu boleh jual beli rokok. Dalam mazhab Syafi'i, hukum rokok ini dia tidak mutlak. Dia panggil dia tidak qat'i. Dia tidak ada dalil qat'i. Dalil qat'i itu arak. Arak dalil qat'i. Tak sah jual beli arak. Kenapa? Arak najis. Ada formula kelima, formula ketujuh ni, pengecualian dia ni, benda beku sah jual beli. Kenapa? Kerana dia najis. Sebab itu sah jual beli ganja, sah jual beli dadah, sah jual beli tembakau. Ada orang tuan-puan kita bukan nak menggalakkan yang isap rokok ni, tidak, cuma hukum tak boleh buat. Dia meletakkan di kedai dia, dia kata tidak ada jual rokok kerana rokok tidak sah dijual beli, haram. Maka tak betul pernyataan tersebut. Kalau arak betul, arak tidak sah dijual beli kerana arak tu najis. Tetapi rokok, hukum jual beli adalah sah. Baik, settle.
Jadi gitulah tuan-puan, kesimpulan. Sebab ada selalu orang tanya saya, hukum bab makan ubat, ubat apa tak kisahlah. Ubat deman, ubat apa pun tak kisah. Ubat batuk ke tak kisah, sama je. Macam ni Zam tanya ubat batuk. Sama je ubat apa pun. Jadi apabila dalam tu ada kimikal, ada derak, jadi derak tu hukum dianya suci, boleh diambil. Cuma kalaulah macam kita yang agak rigid, macam saya ni agak rigid sikit, agak mengambil kira dua penilaian, tapi biasa orang ini ambil satu je tuan-tuan, dia tak ambil dua. Macam saya, selagi saya boleh amalkan dua indikator ini, saya cuba amalkan. Sebab untuk jaga enjin kita lebih lama bertahan. Lebih lama bertahan, kena jaga dua. Islam sangat menjaga kualiti barang tersebut. Kalau kualitinya dia boleh memberi impak kepada badan walaupun 20 tahun akan datang. Dia boleh impak kepada sistem buah pinggan kita, organ perkumuhan, kepada liver kita, hati kita, buah pinggan kita, jantung kita. 20 tahun akan datang. Tak tayyib. Boleh makan ubat, tak kisah, harus. Tetapi tak mendapat piayawan tayyib. Tapi orang ini tuan-puan terpaksalah. Dah kita tinggal dah ubat-ubatan biasa, ubat-ubatan alternatif ni, pokok-pokok kayu ni tak buat dah, tak amal dah. Jadi terpaksalah ambil ubat-ubatan. Kalau tok guru saya dulu, memang dia jangan tanya ubat dengan dia. Air pahit dia tak makan. Air pahit dia tak minum. Dia rela minum air telaga. Dia kata, aku tak akan isi badan aku, dalam badan aku, walaupun benda tu sedikit benda yang berbahaya. Walaupun dia tak mengaji sains, tapi dia tahu tuan-puan, klorin itu jangka masa panjangnya bahaya kepada sistem, kepada organ perkumuhan kita, terutama buah pinggan. Batu orang yang gout tuan-puan, salah satu simptom ataupun dipanggil komplikasi gout ini, salah satunya ialah klorin. Dia amal klorin 20 tahun. Klorin ni untuk mematikan, salah satu daripada teknologi pembasmian kuman. Dia ada banyak teknologi pembasmian kuman, salah satunya lah menggunakan klorin. Dia bukan untuk menjernihkan air saja, tapi untuk membasmi kuman, dia menggunakan klorin untuk mematikan kuman. Bukan semua boleh mati. Kalau tengok kajian tuan-puan, klorin dia tak boleh mematikan 100% virus dan 100% bakteria yang ada dalam air, tetapi dia boleh membunuh hampir 80%. Itu menurut kajian. Dia tak boleh 100%. Maknanya tetap bakteria, mikroorganisme dan juga dipanggil virus tetap ada di dalam air. Maknanya kita juga menanggun, tuan-puan. Kita menanggun apa? Kita nak bunuh bakteria dan virus yang berbahaya, dan kita juga terpaksa menanggun 20 ke 30 tahun akan datang bahaya dari sudut kita amalkan klorin secara konsisten di dalam badan kita. Sedang klorin itu dia merupakan benda sintetik, bukan benda yang natural, dan badan kita prinsipnya, kata Al-Imam Nawawi, badan kita dia tidak boleh menerima benda sintetik. Sebab badan kita dia spare part ori. Dia nutrients dia boleh proses. Dia badan kita dia perlukan nutrients. Tetapi nutrients ataupun nutrisi yang hanya match dengan unsur yang sama. Kalau unsur tak sama, sintetik tak unsur sama. Sebab spare part kita, badan kita ni ori, maka dia nak unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama. Baik, settle tuan-puan. Last kali kita tengok qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kita masa dah lebih tuan-puan. Last kali kita nak expresskan di sini, kita dah settle 7 formula. Kita di sini ni walaupun dia ada formula dia, tapi kita nak expresskan. Apa dia? Anjing, babi dan kacukan selain daripada kacukan daripada keduanya. Jadi kesimpulan apa dia ayat ni? Tiap-tiap anjing dan babi dan binatang yang dikacuk daripada keduanya, walaupun dengan binatang halal sekalipun, hukumnya najis. Kalau binatang yang dikacuk, babi haram, anjing haram, dan tiap-tiap binatang yang dikacuk daripada keduanya, walaupun dikacuk dengan binatang halal, tetap haram.
Contoh, bapaknya anjing, ibunya kambing, keluarnya anak walaupun rupa kambing, sebiji macam kambing, mengebek macam kambing, rupa macam kambing, tetap haram dan wajib dibunuh hukum dia untuk menyelamatkan umat Islam daripada termakan najis mughallazah. Dan last sekali, dan segala bangkai semuanya najis kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Yang ni formula yang kita dah sebut tadi, iaitu formula tadi kita sebut yang mana tadi? Nombor 2. Ni termasuk nombor 2 last kali ni, iaitu tiap-tiap bangkai najis melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Kita bawa nombor 2 tadi. Tapi di sini last kali. Dan segala bangkai semuanya najis kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Baik, itulah tumpuan hari ini. Kita belajar 7 formula najis yang ada dalam kitab kita ni, walaupun tak sampai 7, tetapi kita cuba senaraikan untuk lengkapkan benda-benda asas supaya formula ini kita boleh jadikan panduan untuk kita jawab isu-isu ataupun untuk kita selesaikan isu yang berkaitan dengan najis, sama ada najis ataupun tidak. Inilah dia panduan yang kita akan guna. Baik, insyaAllah tuan-puan, minggu depan kita terus kepada tajuk yang baru, iaitu cara bersuci najis. Bahagian najis ada 3 bahagian dan kita akan belajar satu persatu bersuci. Kita dah kenal contoh najis dan kenal contoh najis melalui teknik formula. Kemudian kita dah tahu najis, kita nak tahu pula cara nak bersuci najis. Berapa langkah bersuci najis ringan. Kita nak kenal bagaimana boleh jadi najis ringan. Dan cara nak bersuci ada 2 langkah. Dan kita nak tengok pula najis sederhana. Kita nak kenal pula kategori yang mana dipanggil najis sederhana. Dan najis sederhana ada 3 langkah. Macam mana cara nak follow langkah step by step supaya last kalinya hukum dia suci. InsyaAllah minggu depan. Baik, saya cuba jawab soalan kalau ada. Yang mana boleh jawab kita jawab. Yang mana tak boleh jawab kita akan tangguh untuk jawab akan datang. Okey, soalan pertama. Al-Fadhil Tuan Bila kita tanya, semut mati, bulu kucing masuk dalam poket, maka sah ke tidak solat? Okey. Semut mati kita dah tahu. Semut termasuk bangkai yang tidak dimaaf dalam solat, tapi dimaaf pada air. Iaitu bangkai apa? Bangkai yang hilang nyawa, bangkai yang spesies, kategori dia, kategori bangkai yang tidak ada darah mengalir, maka bangkai ini dimaafkan dalam air tapi tidak dimaafkan dalam solat. Ini kita dah bahas. Bahas di mana tuan-puan? Iaitu pembahagian najis yang dimaaf. Ada 4 kategori najis dimaaf. Jadi inilah penting. Untuk jawab isu-isu macam ni, kembali balik kepada kategori ataupun jenis najis yang dimaaf. Semut mati batal solat ataupun tak sah solat. Dia takbir Allahu Akbar. Yakin mana? Tertengok dalam poket dia ada semut seko mati. Kecil jangan tanya. Tak payah tanya kecil besar, tak payah. Asalkan bangkai. Walaupun halus mana pun. Semut kecil, semut halus tu. Semut halus, semut gatal tu pun halus sangat. Maka orang kita biasa dia guna ayat apa tu Pak? Alah, semut mati kecil tu duk kira apa? Itu hukum orang kita. Hukum orang kita dia bermudah-mudah. Dia tak kira kecil besar, tak kira, asalkan nama bangkai. Sebab tu nak ingat takrif bangkai. Sebab itulah teknik ni tuan-puan diguna pakai. Teknik apa? Takrif. Kena ingat balik takrif bangkai. Apabila kita ingat takrif bangkai, maka kita tahu semut tu bangkai. Apabila semut bangkai, kena tengok balik kategori yang kita belajar. Semut ni bangkai yang tidak dimaaf ataupun dimaaf. Dia bangkai dimaaf pada air saja semut, tapi tidak dimaaf pada solat. Maknanya apabila ada dalam solat, tak sah sembahyang kita ataupun batal. Ataupun batal. Lagi soalan, bulu kucing masuk dalam poket, maka sah ke tidak? Bulu kucing tuan-puan, bulu kucing termasuk binatang yang tidak halal dimakan. Tidak halal dimakan. Maka bulu kucing ni hukum dia apa tuan-puan? Hukum dia sedikit najis. Hukum dia najis, cuma dimaafkan sedikit. Bulu kucing hukum dia najis, cuma dimaafkan kalau sedikit, banyak tidak dimaafkan.
Sedikit ni beza. Dia ada. Qaul yang muktamad mengatakan sedikit ni dikira macam mana? Sedikit dikira bilangan. Kalau sekadar 2 helai, dikira sedikit dimaafkan. Lebih daripada tu, dikira banyak tidak dimaafkan. Batal solat. Adapun ada satu qaul lagi, saya tak ingat kitab mana tuan-puan. Kalau sedikit ni, qaul muktamad banyak. Dalam kitab I'anah pun ada sebut. Dalam kitab Bajuri pun ada sebut. Dalam kitab Mughni Muhtaj pun ada sebut bulu kucing yang sedikit ni. Jadi kalau setengah qaul yang mengatakan kira uruf. Uruf ni dia bukan bilang 1, 2, tapi dia kira. Kalau sekadar 2, 3, 4, 5, 6 bilangan ni, masih sedikit pada qaul yang mengatakan pada uruf. Tapi kalau nak ambil muktamad, bilang. Soalan yang seterusnya, semut mati, bulu kucing hidup masuk dalam kopi, adakah najis? Sama. Kalau semut mati, dia masuk dalam air, dimaafkan. Dimaafkan, boleh minum air tu. Tapi kalau bulu kucing, tak boleh. Lain. Bulu kucing, kalau masuk, tetap najis. Bulu kucing ni hukum dia najis. Cuma dimaafkan sedikit. Dimaaf tu apa? Dimaafkan pada solat. Bukan pada makan. Kalau pada air, tidak dimaafkan. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan maaf, tapi saya tak pasti yang tu kitab mana. Kita ambil yang kita pasti. Jadi semut mati, dimaafkan pada air. Cuma tuan-puan, kalau dia banyak sangat sehingga timbul, kita rasa geli. Kita rasa orang panggil geli gelema. Kita geli gelemeh. Tu orang bahasa saya kata, geli gelemeh. Ketika tu haram kita makan. Walaupun dia dimaafkan, dia najis, cuma dimaafkan pada air. Soalan seterusnya, Al-Fadhil Tuan Haji Nazri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ustaz yang menghukumkan jika kucing naik atas kita semasa solat, maka batal solat. Jika kita tidak tolak kucing tersebut secepat mungkin. Kenapa? Kerana alasannya dubur kucing itu tidak suci. Kerana kucing buang air tidak basuh. Bagus soalan ni. Bagus soalan ni. Al-Fadhil Tuan Haji Nazri kita. Soalan kebab dia panggil. Baik, betul. Inilah perlu kepada kita belajar kitab Hasyiah. Saya biasa dengar ustaz kata begini. Ada orang kata ni, maksudnya ada ustaz kata, bukan orang biasa. Orang biasa kata tu dia pun tak tahu. Maksudnya ada penceramah yang mengatakan kalau kucing duduk atas riba kita, kalau tak tolak cepat-cepat, batal. Kenapa? Kerana dubur kucing, kucing tak pernah basuh berak pun. Tak pernah basuh berak pun kucing. Bagus soalan ni. Jawab dia tuan-puan, ya, bukan saja Tuan Haji Nazri dan saya sendiri pun biasa dengar penceramah yang mengatakan bahawa kalau tak tolak cepat, dia akan batal. Secara umum betul, tapi kita perlukan kepada pendetailan dalam syarak. Boleh ditengok tuan-puan dalam kitab I'anatul Talibin pun sebut tuan-puan, dan dalam kitab kaedah fiqh dibincang benda ni. Di dalam kaedah fiqh antaranya ialah kitab kitab yang ditulis oleh Syekh tuan guru saya, iaitu tuan guru kita, iaitu Syekh Nuruddin Al-Marbu' Al-Makki Al-Banjari. Kaedah fiqh dia ada susun. Bincang benda ni. Dan benda ni memang dalam kitab biasa tak sebut, dalam kitab Ian Bahah sebut. Dia agak detail tuan-puan. Macam mana? Jawab dia, kucing ada 2 isu. Apabila dia duduk di atas badan kita, duduk di atas kita, contoh kita tahiyat akhir, maka dia datang. Isu pertama, binatang yang haram dimakan. Adakah najis? Jawab dia, kita dah bahan tiap-tiap binatang yang haram dimakan ketika hidup ataupun umum. Tiap-tiap binatang hidup, tiap-tiap binatang yang hidup semuanya suci. Maksud apa? Maksudnya kalau kita solat, datang binatang tu parking atas kita, kita duduk tahiyat akhir, datang dia parking atas pohon kita, tak batal solat. Kenapa? Kerana dia binatang yang hidup suci, melainkan anjing dan babi. Ini formula. Yang kedua, perincian. Yang kedua, adakah kucing itu najis? Kenapa? Kerana diri dia ni tak najis ketika dia hidup, tetapi di punggung dia itu kesan najis yang dia berak, dia tak basuh.
Yang dia berak dan dia tak basuh. Jawab dia tuan-puan, dua-dua isu ni jawab dia tak najis, tak membatalkan solat. Kenapa? Ni boleh tengok dalam kitab yang Hasyiah I'anatul Talibin, rujukan dia tuan-puan. Rujukan dia jelas dalam kitab Hasyiah. Sebab tu sangat penting kita kena belajar Hasyiah untuk bantu. Jadi kenapa tak sah? Kenapa tak membatalkan walaupun kucing tu tak pernah basuh? Kerana di dalam fiqh ada satu istilah. Ini sebab tu dalam kaedah fiqh, kitab kaedah dia belajar. Iaitu sekiranya ada ruan untuk andai, maka kita ada ruan untuk andaian. Andai apa? Andai kalau walaupun kita yakin macam mana tuan-puan? Kita yakin, kita solat Allahu Akbar. Kita solat, kita tengok depan kita tu kucing sedang berak. Kalau tak yakin, lagi mudah untuk bincang. Ni kita nak cerita kita yakin. Yakin depan mata kita, kucing kita sedang berak di depan tangga. Dia berak, kemudian dia menghilang. Dia tak terus datang kat kita. Kalau dia berak, tuan-puan, kita nampak dia terus datang kat kita, dia parking kat kita, batal solat. Kenapa? Kerana di dubur dia ada najis yang tidak dimaaf. Tetapi kalaulah dia lepas dia berak, dia menghilang. Menghilang qadar mana? Qadar masa yang boleh kita andaikan sempat untuk dia basuh ataupun untuk dia sucikan. Untuk dia basuh ataupun untuk dia sucikan. Kemudian baru dia datang. Macam mana? Ulama bincang, kucing ni pandai ke kucing basuh ni? Andaian. Inilah yang ulama buat hukum fiqh. Ada situasi yang ulama luaskan. Yang Islam luas dan ada tempat yang dia akan jadi mudayyak, dia sempit. Ada situasi sempit tidak boleh diluaskan, ada situasi yang luas untuk memudahkan. Jadi ni situasi yang diluaskan, iaitu andaian masa untuk kucing tu sempat dia pergi terjun mana-mana air, terjun mana-mana air lopok ataupun kolah mana-mana, andai saja. Kemudian dia datang tempat kita, dia parking, tidak membatalkan solat kita. Kenapa? Kerana ada ruang masa untuk kita andai. Untuk kita andai bahawa kucing ni sempat untuk dia pergi terjun mana-mana air, mana-mana lopok air, sehingga bersih di punggung dia, barulah dia datang. Walaupun kucing tu contohlah, sebenarnya dia tak bertemu dengan mana-mana lopok air, dia tak terjun mana-mana air pun, tapi ada ruang masa sempat untuk dia pergi. Nampak tak? Ada contoh kedua disebut dalam kitab. Ada dua contoh disebut dalam kitab. Sama juga dengan situasi, tuan-puan. Kita tengok depan mata kita tempat yang kita nak beli ikan. Ada anjing sedang tidur. Tempat tu contohnya kita lalu pagi, pasar pagi, tak belum buka lagi, anjing duk tidur, duk parking elok tempat yang nak dia buh ikan. Kemudian 2 jam akan datang, kita datang nak beli tempat tu juga, ikan yang dia letak tempat anjing tidur. Jangan tanya tuan dia basuh ke tidak. Maka qadar ada ruang dan masa untuk kita andai bahawa tuan dia datang, dia akan basuh terlebih dahulu tempat yang anjing tidur ini dengan ikut prosedur syarak, maka sah. Ini disebut, dua contoh ini disebut di dalam kitab. Disebut di dalam kitab. Sebab itulah tuan-puan, sah. Kalau kita belajar kitab biasa, kitab kecil memang tak bertemu. Sebab tu tak heran apabila ada orang mengatakan kucing kalaulah dia pakai tahap kita, maka tak tolak cepat-cepat, batal. Kenapa? Kerana di dubur dia ada najis. Betul pada umumnya, tetapi detailnya tidak. Disebut di dalam kitab Syekh Nuruddin Al-Marbu' Al-Banjari, iaitu kaedah fiqh dia. Apa fiqh, saya lupa dah nama kitab tu. Kami belajar di pondok dulu. Kitab tu kita orang belajar antara selebah utama di pondok. Dan satu lagi disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Baik, saya tuan-tuan, saya nak jawab ringkas, dah masa sangat lebih dah.
Okey, settle tuan-puan, dah habis jawapan, Alhamdulillah. Dan soalan yang dalam Facebook Live saya akan jawab sekejap lagi. Kalau tak sempat masa lewat, saya akan respon secara bertulis. Baik, saya kembali balik kepada Abang Zaki. Masa kita dah lebih. Terima kasih banyak kepada tuan-puan, kepada pengurusi kita dan kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surau Haji Ismail. InsyaAllah ada panjang umur, kita jumpa lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Azhar Ramli. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya apa yang pada muzakarah pagi ini. Jadi dengan ucapan terima kasih kepada sahabat semua yang join hari ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya minta tadi dulu. Sama-sama. Baik, saya tengok dalam Facebook Live tuan-puan, kalau ada soalan, kalau saya dah masa dah lebih, saya cuba jawab mana yang sempat. Kalau yang tak sempat tu, saya akan jawab secara bertulis. Kitab Asbah wan Nadhair kau saya. Kitab Asbah wan Nadhair pun ada, tapi dia payah sikitlah. Nah, kita ringkasan Kitab Asbah wan Nadhair. Kaedah fiqh tu antara kitab yang adanya ialah apa yang kita orang belajar di pondok tu, Syekh Nuruddin Al-Banji Al-Marbu. Ni Durul Bahiyah. Ni kitab kaedah fiqh yang mudah lah. Ini mudah. Kalau Asbah wan Nadhair tu memang payah. Ini disusun daripada Asbah wan Nadhair, iaitu Ad-Dur Al-Bahiyah. Idahul Qawaid Fiqhiyah. Saya cuba tengok soalan kalau ada, kalau tak. Akak Asam Tula Raini. Saya bela kucing 13 ekor, bulu terbang Ustaz. Susah nak jaga bulu tu. Ya. Memang susah Kak, tapi kena ijaz lah. Kena ijaz sebab dia asal dia najis. Kalau cuma ada qaul yang kata qaul mu'tamad bilangan, yang qaul yang keduanya kira uruf. Banyak sikit tu. Saya rasa tak ada soalan kot. Tak ada soalan tuan-puan. Okey, soalan tak ada. Kalau saya tertinggal, kalau ada, saya akan jawab secara respons secara bertulis. Baik, terima kasih banyak tuan-puan. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada pihak penganjur Surau Haji Ismail Puncak Alam. Dan terima kasih kepada tuan-puan yang sama-sama meraihkan program kita pada pagi ini. Walaupun kita bincang sedikit saja hari ini, kita habiskan 7 formula dalam bab najis. Mudah-mudahan formula ini kita boleh jadikan sebagai panduan untuk kita menilai setiap benda itu adakah najis ataupun tidak. Inilah dia salah satu pada teknik untuk kita mudah menguasai hukum fiqh, iaitu teknik mengingat ataupun menguasai formula. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.